Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dimuliakan pengurusi dan seisi jawatan kuasa Surah Al-Hidayah, muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah kita mengisi masa kita sedikit untuk muzakarah tazkirah Ramadan. Mudah-mudahan mendapat faedah untuk dijadikan bekalan dan amalan kita sepanjang Ramadan ini dan mudah-mudahan sepanjang hayat kita. Hadirin dan hadirat sekalian, setiap tahun peluang untuk bersama dengan Ramadan ini sekali sahaja. Daripada 12 bulan tersebut, hanya satu sahaja bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita menzahirkan, merafakkan rasa syukur kita dipertemukan dengan Ramadan pada kali ini. Alhamdulillah. Istimewanya bulan Ramadan ini sebagaimana yang telah kita maklum, setelah mana kita mendengar sekian jumlah ceramah, pengajian sebagainya, bulan yang dinyatakan secara khusus kefarduan ibadah puasa, difardukan sebulan puasa ini pada bulan Ramadan sahaja. Bulan-bulan lain tidak difardukan untuk berpuasa penuh pada bulan tersebut. Kemudian dinyatakan juga keutamaan dan ganjaran yang besar dalam bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan ini juga istimewa dengan adanya ibadah salat tarawih, Kita baru sahaja menyelesaikan 8 rakaat tersebut tadi. Dan padanya juga ada malam Al-Qadar, yang insya-Allah kita sama-sama sentiasa usaha untuk mendapat Ramadan Lailatul Qadar. Baik, sebelum itu sementara teringat tadi pada rakaat yang pertama Al-Imam memimpin solat jemaah isyak kita membaca surah At-Tin, indah surah tersebut, di mana di akhir sekali pada ayat yang terakhir itu, ayat tersebut merupakan suatu bentuk pertanyaan yang dimulakan dengan hamzah istifham, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Ditanyakan, bukankah Allah itu adalah seadil-adil hakim? Maka apa yang boleh kita buat? Kita dianjurkan kita membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita menjawab benar dan aku menjadi saksi perkara tersebut. Lihat di situ, soalan itu dimulakan dengan alaysa, maka dimulakan jawapan dengan bala. Maka insya-Allah selepas ini apabila kita mendengar bacaan surah At-Tin, di akhirnya itu kita membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baik, hadirin hadirat sekalian, pada malam ini secara ringkasnya objektif tazkirah kita ini adalah untuk kita mengulang kaji dan menyatakan beberapa perkara yang penting. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan Ramadan kita ini padat dan syarat dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Hadirin dan hadirat sekalian, perintah wajib berpuasa ini adalah dengan tujuan membentuk dan memperkasakan sifat taqwa. Pernah kita dengar sebelum ini dalam syarahan, dalam khutbah, dalam pengajian berikutnya, bagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat ke-183. Bila syaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, sebagaimana yang dicatatkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat Al-Quran ini adalah bentuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukhatib menyatakan kefarduan puasa kepada orang-orang yang beriman. Dan lihat di akhir ayat itu dinyatakan agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi kita dapat ambil daripada ayat ini bagaimana kefarduan puasa ini dinyatakan dengan tujuan semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Baik, dalam tafsir Ibnu Katsir juga menyatakan ibadah puasa ini mengandungi aspek sosial yang sangat tinggi. Dan insya-Allah dengan kita menghayati roh puasa ini, maka kita akan memiliki sifat yakni sensitivity kemasyarakatan sosialnya dengan lebih tinggi lagi, kepekaan. Kerana kita sama-sama merasai kelaparan, keletihan, dahaga sepanjang berpuasa. Maka di sinilah kita akan terfikir bagaimanakah keadaan saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik, yang mengalami kelaparan, dahaga dan keletihan yang lebih teruk daripada kita lagi. Baik. Juga dinyatakan bahawa dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam mensyarahkan ayat ini, menafsirkan ayat ini, puasa juga berperanan untuk membersihkan diri kita daripada hal-hal yang buruk. Dinyatakan bahawa dalam badan kita ini ada saluran yang menjadi saluran kepada syaitan, dan saluran tersebut menjadi sempit apabila
tibanya Ramadan dan dilakukan puasa, maka lebih sukar untuk berlakunya keburukan dan kejahatan tersebut. Baik, puasa juga adalah sebagai perisai, justru menjadi suatu alat bagi kita dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rujukannya tuan-tuan dan puan sekalian? Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita bacakan matan hadis tersebut, mudah-mudahan mendapat barakah. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, sesiapa di antara kamu telah mampu, yakni pembiayaan berkahwin, maka bernikahlah. Kerana nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj kelamin. Dan sesiapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, kerana puasa itu dapat menjadi perisai baginya dalam membendung syahwat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dengan nombor 5065 dan riwayat Imam Muslim dengan nombor 3466. Baik, itu menunjukkan bahawa antara kekuatan yang kita akan dapat dengan barakah melaksanakan puasa, insya-Allah menjadi benteng, membantu kita untuk mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Baik, dan insya-Allah jika kita nak mendalami dengan lebih lanjut lagi, boleh kita rujuk bagaimana Al-Imam Al-Ghazali mensyarahkan, membincangkan bagaimana adanya 3 tahap puasa. Puasa am, puasa khas dan puasa khawasul khas, ya. Baik. Kita menyebutkan tentang takwa sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat sebentar tadi. Macam mana nak mudah faham takwa ini? Bahkan kita tiap-tiap hari Jumaat, antara salah satu rukun khutbah adalah pesan terhadap takwa. Dalam kata yang mudah, takwa ini buat apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Dan perkara itu membawa kita untuk kembali mengingat semula apakah definisi takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Cantik, ya, 4 potong ini akhirnya semua dalam bentuk yang sama. Yang pertama ialah al-khauf minal jalil, takwa kepada Tuhan, takut kepada Tuhan yang mulia. Wal amalu bitanzil, beramal dengan kitab yang diturunkan. War ridha bil qalil, ridha, puas hati, syukur gembira dengan sedikit, yakni kurniaan rezeki. Dan yang keempat apa dia? Wal isti'dad li yaumir rahil, bersiap sedia untuk hari kesudahan. Baik, kalau tak mau ingat yang banyak pun definisi takwa daripada sekian jumlah ulama, para tabi'in, para sahabat, salafus salih, maka kalau kita nak ingat yang ini pun dah cukup cantik. Pertama sekali ditekankan tentang takut kepada Allah. Yang kedua, amal dengan apa yang diturunkan, yakni merujuk kepada kitab Al-Quran dan juga dalil-dalil daripada Nabi SAW. Yang ketiga, dari segi keredaan kita terhadap apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Dan yang keempat, ingat balik semua apa kita buat ini menjadi suatu persiapan yang kita akan bawa ke akhirat nanti. Baik. Yang kedua, poin yang kedua yang kita nak bawa di sini, ada 3 poin tadi telah. Yang pertama kita sebutkan tentang sifat takwa, yang kedua tentang nak membentuk dan mengukuhkan integriti serta kepatuhan kepada peraturan-peraturan puasa. Baik, kita mengikuti pengajian fiqh ibadah, fiqh saum, bagaimana nak melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana puasa ini bila kita pelajari, ada rukun dia, ada syarat dia, ada perkara-perkara yang membatalkan serta perkara-perkara lain yang melibatkan puasa Ramadan. Maka semua ini kita kena patuhi. Sungguh pun tidak ada pegawai penguatkuasa agama yang akan cek kita terperinci. Daripada kita sahur, PPA, ya, pegawai penguatkuasa agama datang cek, dia ni sahur betul tak ni? Dia makan sebelum azan subuh? Ada tak? Tak ada. Ada tak PPA datang duduk depan kita cek, dia ni makan selepas azan? Tak ada. Semuanya itu kembali kepada kita, integriti kita untuk menjaga puasa kita, melaksanakannya sebagaimana yang telah digariskan. Boleh saja kita di hadapan kawan-kawan dengan gembiranya, dengan bangganya menyatakan saya puasa, tapi boleh jadi waktu orang tak ada, kita minum ke dan sebagainya. Mungkin kita sahur lewat,
sahur secara takhir, ya. Sahur secara takhir. Boleh jadi. Tapi kita kata kita puasa. Namun tidak. Kita yakin ibadah kita ini atas kefarduan yang Allah Ta'ala telah perintahkan dan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Maka kita akan menjaga untuk memastikan perkara-perkara tersebut dipatuhi. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa perkara yang membatalkan puasa tersebut. Baik. Sama juga, ya, kalau kita buat flashback balik tahun lepas, kan, jika tidak silap, di mana? Di Sabah ke di Sarawak, yang mana jamaah buka puasa lebih awal kerana mendengar azan yang dilaungkan. Tapi memang ternyata kesilapan, ya, pihak yang melaungkan azan tersebut, maka mereka kena ganti. Maka itu menjadikan peringatan yang jelas kepada kita bahawa puasa ini hendaklah dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan. Tak boleh suka-suka nak buka puasa macam tu sahaja. Hari ini insya-Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, semua orang ada telefon pintar. Semua orang ada akses kepada internet. Kita dapatkan rujukan yang berautoriti. Buka laman web e-solat.gov.my yang mana diselenggarakan oleh pihak JAKIM menyenaraikan waktu solat, waktu puasa, waktu imsak dan seterusnya. Dan insya-Allah peranti-peranti yang kita ada ini, yang ada connection dengan internet, insya-Allah dia akan updated mengikut masa yang terkini. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lepas, mungkin 15 tahun yang lepas, tidak begitu meluas lagi penggunaan yang ada, orang kata apa, sync dengan internet secara langsung. Mungkin contoh dekat surau ni ada 2 jam fizikal, kan. Yang mana satu yang lebih tepat? Kita tak pasti, kan. Dulu saya pernah seronok duduk ceramah, kan. Ingatkan tak habis lagi waktu, rupanya dah terlajak dah. Mungkin salah satu tu dia lambat sikit. Jadi itu ada cabaran dulu. Tapi sekarang tak. Kita semua dah ada di gadget yang updated. Maka beri perhatian dengan jelas, dengan yakin bila nak buka puasa. Bila pi dekat iftar, jamuan buka puasa dekat masjid, dekat restoran ke, kat mana, kat hotel ke, jangan tengok orang sebelah dah start makan, kita mau makan sama. Kita kena bina keyakinan, ini rujukan saya. Waktu yang telah saya semak dengan pihak JAKIM, waktu dia 7.26 contohnya hari ini. Dan jam itu memang saya dah yakin. Bukan sekadar dengar, tengok, dan seterusnya terus buka puasa. Baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebenarnya kita tangguhkan tazkirah pada malam ini, ialah puasa ini adalah satu bentuk ikatan jiwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh lari benda ni. Tak boleh lari benda ni. Kita sama-sama kita usaha, tuan-tuan sekalian, dengan bertambahnya umur kita ini, kita semakin hari kita mau ibadah kita ini ada kualiti penghayatan roh kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana salah satu mafhum, nasihat daripada Masyayikh Al-Azhar menyatakan bahawa bagaimana kita nak rasa seronok dalam beribadah ini adalah antaranya kita kena mengenali dan kita beribadah kepada Allah itu sendiri. Bukan semata-mata kita tertumpu, contohnya tarawih 8 rakaat. Kita duk kira dah 2 rakaat, dah 4 rakaat, imam baca doa, 2 lagi, dah 6, 8, lepas tu habis seronok, lepas tu witir, lepas tu habis. Tidak, sebenarnya jauh betul lagi kita menghayati setiap pergerakan baca dalam solat itu mendekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita amalkan sebagaimana ada panduan yang warid, panduan yang ditunjukkan oleh para ulama untuk dijadikan amalan kita. Antaranya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini antara doa yang boleh kita baca juga semasa berbuka puasa. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insya-Allah. Telah hilanglah dahaga dan telah basah urat-urat dan tetaplah pahala diterima dengan izin Allah. Maka lihat di sini Nabi mengingatkan kepada kita bahawa ibadah kita ini juga dalam fikiran ini kita mengharapkan adanya balasan pahala yang insya-Allah kita akan dapat dan ditunaikan di akhirat kelak. Dan seterusnya doa yang lazim yang masyhur yang kita baca, Allahumma laka sumtu ataupun Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Sama-sama kita ingat balik tujuan kita puasa ini kerana Allah, untuk Allah, dengan Allah kita beriman dan dengan rezeki kurniaan Allah kita berbuka. Muslimin dan muslimat sekalian, sebelum kita mengakhiri ada beberapa lagi, antara doa yang boleh kita baca untuk menyambut dan menghidupkan Ramadan. Apa dia?
Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku ke Ramadan, wa sallim Ramadan li, dan serahkanlah Ramadan kepadaku. Dengan arti kata mudah untuk kita melakukan ibadat dengan sebaiknya dan sebanyaknya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan ambillah Ramadan dengan engkau menerima segala amalanku. Ini satu perkara lagi yang kita sama-sama usahakan adalah ibadah ini kita dengan harapan Allah terima. Okey. Dengan harapan agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Ya. Okey. Bukan sekadar kita nak jadikan tradisi. Tengok, oi, seronok ni orang puasa, kita pun nak puasa juga. Tidak. Kita dengan keyakinan bahawa ini adalah amalan yang Allah Taala wajibkan, Allah Taala akan hisab nanti, dan kita mengharapkan amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan sekalian, antara kemuncak yang sangat besar dalam Ramadan ini apa dia? Iaitu malam Al-Qadr. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita apabila bertemu dengan malam ini, apakah doa yang dibacakan, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau adalah yang maha pengampun, maka dan engkau amat suka akan pengampunan, maka ampunkanlah aku. Maka tuan-tuan sekalian, lihat ya bagaimana baginda SAW mengajarkan kepada kita, itu adalah sudut pandang kita. Malam yang istimewa ini antara benda yang kita kena minta, ya, iaitu pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah 3 perkara yang kita nak sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi take away lesson kita, iaitu yang pertama, Ramadan dan sifat taqwa. Yang kedua, dari segi integriti yang akan dipupuk dalam Ramadan. Dan yang ketiga adalah Ramadan ini tidak terpisah ikatan jiwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rumusannya, Ramadan ini hakikatnya adalah pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kebudayaan, culture semata-mata. Tidak. Dia adalah sesuatu yang didasari dengan akidah yang kuat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-samalah kita menghidupkan Ramadan ini sebagaimana yang diajarkan oleh panduan agama Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.